Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi dengan limpah kurnia rahmat Allah Taala kita sekali lagi dipertemukan pada malam ini, hari Jumaat, malam Sabtu, menyambung pengajian kita dalam kitab Kematian dan Kehidupan Sesudahnya. Alhamdulillah, semakin hari kes pandemik kita ni semakin berkurangan dan jumlah kematian pun makin berkurang. Dan kita mengharapkan keadaan ini terus kekal dalam keadaan baik sehinggalah kita kembali kepada kehidupan asal kita, dapat menunaikan solat dalam berjemaah rapat dan kita dapat beribadah dengan sempurna. Itulah harapan kita dan hendaklah kita selitkan dalam setiap doa kita untuk dapat berjemaah dan beribadat dalam keadaan sempurna seperti biasa. Muslimin muslimat, para jemaah surau Al-Ittifaq, kita masih lagi bincangkan tentang tajuk tentang neraka Jahannam, bab yang akhir, sebelum masuk bab yang baru, iaitulah tangisan dan ratapan penghuni neraka. Kita dah bincang dah separuh sebelum ni. Baik, dalam sepotong hadis panjang, Rasulullah SAW bersabda, di hari kiamat nanti beberapa orang akan dibawa dari neraka ke syurga. Daripada neraka tu dikeluarkan ke syurga. Ketika mereka sudah berada sangat dekat dengan syurga sehingga sudah mencium aromanya dan melihat istana-istananya dengan nikmat-nikmat lain yang telah disediakan Allah bagi para penghuninya, tiba-tiba mereka diseru supaya mereka segera menyingkirkan dari sana tanpa dapat merasakan nikmat-nikmat tersebut sama sekali. Ketika mana dikeluarkan daripada neraka, dapat arahan bawa mereka ni pergi ke syurga. Seronok dia lepas daripada azab. Sampailah ke syurga, depan pintu syurga dah bau harumnya, bau syurga. Nampak istana-istana, nikmat-nikmat yang telah disediakan untuknya, seolah-olah menanti kehadirannya. Tiba-tiba dapat arahan supaya singkirkan mereka daripada syurga, jangan bagi masuk daripada syurga. Dengan menyesal, mereka pun kembali seperti yang dialami oleh orang-orang yang sebelum dan sesudah mereka. Lalu mereka pun dengan keluh kesahnya mengatakan, Ya Rabb, wahai Tuhan kami, misalkan engkau memasukkan kami ke neraka sebelum ini, engkau dan kemudian engkau perlihatkan pula kepada kami balasan pahalamu berupa nikmat yang telah engkau sediakan bagi kekasih-kekasihmu, tentu tidak seberat ini derita yang kami rasakan. Maknanya, kalau engkau dah tetapkan kami ni ahli neraka, kenapa kau nak tunjukkan syurga pada kami? Tentu kami ni, jiwa kami ni tak rasa perit macam mana sekarang ni. Dan nampak nikmat, tiba-tiba kembali ke neraka. Seolah-olah macam mempermainkan mereka ni. Macam itulah ibarat dia. Kenapa kau buat begini ya Rabb? Kalau kami ni memang ahli neraka, campak je dalam neraka, tak payah mempermainkan kami, memperolok-olokkan kami. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu memang sengaja aku lakukan terhadap kalian. Memang Allah sengaja buat demikian. Ketika engkau sedang sendirian, engkau terang-terangan memperlihatkan dosa-dosa besar kepadaku. Tetapi ketika engkau bertemu dengan manusia, engkau menyembunyikan hal itu. Ketika engkau perlihatkan kepada mereka
sikap yang berbeza. Engkau takut kepada mereka, tetapi engkau tidak takut kepadaku. Engkau menghormati mereka, tetapi tidak menghormati aku. Dan engkau meninggalkanku untuk mereka, tapi tidak meninggalkan untukku. Sekarang aku akan menimpakan seksa yang sangat pedih kepada sekalian. Sekaligus aku juga melarang kalian mendapatkan balasan pahala yang kekal abadi. Riwayat At-Tabrani, Abu Naim dan lain-lain. Inilah satu hadis yang menakutkan, bahawa menunjukkan betapa kecewanya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan dia kembalikan kekecewaan itu kepada orang-orang yang dahulu pernah mengecewakan dia. Ya, orang-orang yang mana dulu dia buat amalan bukan kerana Allah, tapi dia nak menunjuk sama orang lain supaya orang tahu, oh dia ni buat baik, dia ni orang soleh dan sebagainya. Maka Allah cukup kecewa. Kau buat amalan tapi di hujung hati kau berniatkan selain daripada aku. Dan juga bila kau tinggalkan kemungkaran kerana orang lain nampak, tapi ketika bersendirian kau melakukan kemungkaran. Itulah maksud daripada hadis ini, nak menunjukkan bahawa betapa kecewanya Allah Ta'ala sehingga dia permainkan kembali sebahagian orang yang begini. Ya, dalam satu ayat Allah menyebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, yakni orang yang mempersekutukannya dengan apa jua, kan? Allah Ta'ala takkan ampunkan dosa syirik, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang paling besar sekali. Ya, ini daripada surah An-Nisa ayat 48, yang menyebut bahawa apa sahaja dosa kat dunia ni yang kita buat, sama ada secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, sama ada dalam keadaan kita sedar ataupun tidak sedar, ada kemungkinan kecil Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita dengan kelebihan-kelebihan kebaikan kita. Kita buat apa kebaikan? Apa saja kebaikan. Hatta kita tolong alihkan batu di tengah jalan, daripada orang kena langgar batu tu dialihkan, maka mungkin mendatangkan rahmat Allah. Sebab kerana kebaikan sekecil itu, Allah ampunkan dosa kita, masuk ke dalam syurga. Boleh jadi. Makna kata apa saja dosa, kata Allah, Allah boleh ampunkan. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah boleh ampunkan semua dosa lain daripada tu bagi siapa yang dikehendakinya. Siapa-siapa saja, kan? Kecuali dosa apa? Syirik saja. Syirik ni sahaja salah satunya dosa yang wajib bertaubat. Maknanya dosa lain wajib bertaubat juga, tapi ada kemungkinan juga Allah boleh ampunkan. Tapi dosa syirik ni tidak ada kemungkinan langsung ke akhirat Allah akan ampunkan. Tak ada kemungkinan langsung. Maknanya begitulah hadis tadi juga. Bukan dia tak buat amal soleh, dia buat, tapi kerana dia syirik. Syirik tu apa? Mungkin kerana bukanlah syirik dia menyembah sesuatu selain daripada Allah secara terang-terangan, tapi syirik yang tersembunyi, iaitulah kerana perasaan riaknya, perasaan ujubnya dan sebagainya. Makna kata inilah benda yang kadang-kadang kita tak nampak. Kadang-kadang rasa kita macam dia terlintas sekejap aja dalam hati kita. Syaitan ni cukup halus, ya. Kalau dia tak mampu buat kita dosa besar, tak mampu suruh kita buat dosa besar maksiat, dia akan suruh kita buat kebaikan, tapi di hujungnya dia bolak-balikkan hati kita. Makna kata hati niat kita ni jadi tak ikhlas. Tengok orang lain puji, kita rasa bangga. Ini yang kita takutkan. Ya, banyak orang alim, orang agama ataupun orang soleh tewas dalam bab ini. Ya, kerana benda-benda yang kecil-kecil ni. Kalau syirik jali yang jelas yang besar ini, mungkin kita takkan buat. Sembah berhala wa yazubillah takkan buat. Kan, percaya tilik nasib, percaya ramalan bomoh sebagainya, mungkin kita takkan buat. Tapi perkara kecil-kecil inilah yang kita perlu perhatikan. Ya, orang-orang begini kita takut, perkara-perkara begini kita takut terjadi pada kita, lalu Allah kembalikan kekecewaan itu kepada kita ke akhirat nanti. Bila dah sampai pintu syurga, nyah kau daripada sini, tak payah masuk syurga. Baik, tak payah tunjuk syurga, kan? Campak je dalam neraka. Dah masuk neraka dah sakit dah,
tapi jiwa kami lagi sakit bila dipermainkan. Nah, macam itulah ibarat dia. Ya. Ahmad bin Harb mengatakan, kita umumnya lebih memilih berteduh daripada terkena sengatan panas matahari. Tapi kita tidak lebih mengutamakan syurga daripada neraka. Cuba kalau matahari panas, terik tengah panas, kita nampak pokok, kita lari kat pokok nak berteduh. Kita nampak payung, kita pakai payung nak berteduh. Maknanya kita lebih biasanya akan berteduh daripada panahan matahari. Tapi kenapa tidak kita lebihkan utamakan syurga daripada neraka, yang mana kita perlu berlindung daripada neraka ni kan. Makna kata utamakanlah akhirat kan. Bagaimana kita takutnya panas dunia, begitulah takutnya kita dengan panas azab api neraka. Nabi Isa AS berkata, banyak tubuh sihat, wajah ceria, lidah fasih yang kelak akan menjerit di antara tebing-tebing neraka. Allahu Akbar. Banyak tubuh sihat, wajah ceria dan lidah fasih yang kelak akan menjerit di antara tebing-tebing neraka. Apa maksud dia? Banyak tubuh sihat, orang sihat, tapi dia tidak mengerjakan ibadah dengan tubuh badan yang sihat itu. Orang yang ceria, ceria ni maknanya orang kaya-kaya, orang berharta, tapi tidak menggunakan kekayaan dia, kemewahan dia untuk jalan agama. Orang yang lidah fasih, maknanya lidah fasih apa? Pandai bercakap je lah kan, tapi dia sendiri tak buat. Ini pun dahsyat juga. Kelak akan menjerit di antara tebing-tebing neraka. Antaranya dia seolah macam, dulu aku dah buat kebaikan, kenapa tak ada pun satu yang menyelamatkan aku? Ketika itu tak ada siapa pun dapat selamatkan dia. Kalau dia orang yang suka bersedekah, dulu aku sedekah, mana sedekah aku? Tak ada sedekah yang dapat selamatkan dia. Kerana apa? Kerana hadis tadi yang kita bacakan tadi. Kerana Allah tahu hati kita macam mana. Sebab itulah kita bahaya bab ini ya. Bukanlah bermaksud jangan tinggalkan amalan. Buat amalan, tapi dalam masa sama didik hati kita, supaya nawaitu kita lillahi ta'ala. Nabi Daud AS berkata, ya Tuhan, ya Tuhanku, untuk menahan panasnya mataharimu saja aku tak sanggup. Bagaimana aku akan sanggup menahan panasnya nerakamu? Dan untuk mendengar suara rahmatmu saja aku tidak sanggup. Bagaimana akan sanggup mendengar suara azabmu? Maknanya merintihan. Panas matahari pun tak sanggup kita menghadap. Tak payah kata panas matahari, panas cerik air yang kita masak tu pun, air cerik sekarang ni pakai kowe kan, panas air kowe tu tak sanggup nak hadap, apatah lagi panas dahsyat di neraka tersebut ya. Wahai orang yang patut dikasihani, siapa? Kitalah. Renungkanlah dalam-dalam semua peristiwa dahsyat di neraka tersebut yang kita ceritakan sebelum ni. Betapa dahsyatnya makanan minuman dalam neraka, betapa dahsyatnya neraka yang ada 7 tingkatan itu. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala telah menciptakan neraka dan sekaligus juga telah menciptakan penghuninya. Mereka tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini adalah sesuatu yang telah diputuskan dan sudah muktamad. Ada satu hadis qudsi itu menyebut, ketika orang-orang neraka dah masuk, neraka bertanya pada Allah Ta'ala kan, ya Rabb, ada lagi ke? Kata, ada lagi ke? Macam tu, seolah-olah macam neraka tu luas lagi, ada lagi ke nak masuk kan? Mempersilakan lagi masuk. Makna kata tak akan penuh, makna kata boleh masuk, kalau semua orang sekali pun masuk boleh kan, tapi tidaklah kita minta demikian ya. Kalau neraka pun dah dikatakan luas begitu untuk masuk semua orang, apatah lagi syurga yang maha besar luasnya ya. Ini adalah sesuatu yang telah diputuskan dan sudah muktamad. Maka kita jadikanlah diri kita ni ahlul jannah. Macam mana? Tengok pada amalan kita, berdasarkan apa yang telah kita amalkan hari ini, adakah mendorong ke arah syurga ataupun kita nampak ke arah sebaliknya. Wa anzirhum yaumal hasratil isqudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Dan berilah amaran wahai Muhammad kepada umat manusia seluruhnya tentang hari penyesalan, iaitu hari diselesaikan perbicaraan perkara masing-masing pada masa mereka yang ingkar di dunia ini berada dalam kelalaian, serta mereka pula tidak mahu beriman. Surah Maryam ayat 39 ya. Allah suruh Nabi SAW bagi peringatan tentang hari penyesalan ni, dan Nabi dah bagi peringatan kepada kita, dan kita pula sampaikan kepada generasi-generasi seterusnya
Inilah yang kita sampaikan hari ini. Kenapa nak cerita pasal neraka? Hari penyesalan ini perlu diceritakan supaya bak kata bidalan kita, biar sesal dahulu, jangan sesal kemudian, kan? Makna sempat lagi menyesal lagi ni, menangis lagi ni, jangan menangis kat sana nanti, kan? Besok ke akhirat nanti, walaupun kita rasa diri kita selamat dengan amal soleh kita, tapi belum tentu lagi, sebab tanggungan kita kat belakang tadi akan mengheret kita. Dahsyatnya. Berapa ramai tanggungan kita? Anak-anak lagi, isteri-isteri lagi kalau ada, kan? Bukan sedap, kan? Kalau kat dunia ni sedap kita cerita pasal isteri-isteri, tapi ke akhirat tanggungan isteri-isteri itulah. Kalau kita mampu, silakan, tak ada masalah, tapi pastikan kemampuan kita itu sampai ke akhirat. Ya, 4 orang yang akan tarik seorang lelaki di akhirat nanti, seandainya di ahli syurga. Pertama, tentulah isterinya. Dia akan tarik, tanggung balik. Itu dulu dia tak pernah pun nasihatkan aku. Ya, yang isteri-isteri jangan sangka, dosa isteri suami tanggung. Tidak semudah itu. Ya, dengan syarat suami dah tegur tapi isteri tak nak buat. Kalau macam tu, tanggungan tu pada isteri lah. Tapi kalau isteri tahu tu dosa dan dia tengok suami pula tak tegur, suami berdosa, isteri pun berdosa. Sama-sama. Ya. Kalau kita tengok banyak je isteri-isteri yang derhaka. Nabi-nabi yang dahulu pernah merasai, kan? Makna kata tidaklah katakan bahawa Nabi itu menanggung dosa isterinya dahaka. Ya. Jadi nak mengatakan contohnya Nabi Nuh, isterinya derhaka. Adakah Nabi Nuh menanggung dosa isterinya itu? Tidak, kerana dia telah menegur, telah bagi peringatan, tapi isterinya yang tidak mau ikut. Nak katakan bahawa di akhirat nanti isteri dia akan tarik suami yang tak pernah tegur dia kat dunia dahulu. Ni pernah pun tegur aku solat semua, dia akan tanya. Seandainya isteri ni dah selamat, makna kata kita ni tidak ada tanggungan pada isteri ni, anak perempuan pula. Ada anak perempuan, ayah tak pernah tegur pun dulu, ayah pula, kita pula yang kena tahan dengan anak kita. Waktu tu dia tak kisahlah ayah ni masuk neraka ke, dia tak kisah dah. Yang penting dia nak selamatkan diri dia. Ya Rob, kenapa aku dipersalahkan ni? Bapa aku ni dulu tak pernah tegur aku pun, kan? Waktu tu kita menyesal, tak guna. Yang ketiga, siapa? Ibu kita. Mak kita pun kena. Ya, mak kita. Itu bukan ayah punya tanggungjawab. Ayah suami dia. Tapi kita anak lelaki kena juga bertanggungjawab. Pastikan ibu kita ni sentiasa mematuhi apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, aurat, solat dan sebagainya. Yang keempat siapa? Saudara kandung kita, perempuan. Ya, dia akan menuntut juga. Kau kan dah ada suami kau lah tegur. Suami dia tuntut juga, kat kita pun dia tuntut juga. Begitulah dia. Kan? Kan biasa orang pernah dengar orang perempuan selamanya betul. Macam itulah, kan? Mana ada perempuan nak mengaku salah sampai akhirat, kan? Ini kenyataan dia, kan? Macam itulah hakikat yang kita akan lalui sampai akhirat. Begitulah keadaan dia. Maka nak selamat, maka kita perlu menyelamatkan diri kita dan 4 golongan ini, termasuklah yang lain-lain. Ya, begitu juga yang lain-lain. Apa dia? Kalau kita seorang bos, majikan, ni staf-staf kita ni, bagaimana waktu solatnya, bagaimana waktu puasanya, dia ikut ke tidak? Kita nasihat saja, tugas kita menasihat saja, tak boleh nak paksa, kan? Jadi kemampuan kita setakat mana, itulah dia. Beri peringatan tentang hari penyesalan ketika segala perkara telah diputuskan dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Demi umurku, yang diisyaratkan oleh ayat tadi adalah hari kiamat yang sudah ditetapkan sejak pada zaman azali lagi. Jadi apa yang akan muncul pada hari kiamat nanti memang sudah ditentukan, bukannya baru lagi, sudah tentu dah pun, memang dah tetap dah pun bila semua. Tetapi anehnya engkau masih ketawa, masih bermain-main, masih sibuk dengan urusan-urusan duniawi, sementara engkau tidak mengerti ketentuan takdir apa yang akan berlaku padamu kelak. Kan, masih leka, masih main, rasa macam panjang lagi hayat kita ni, kan. Patutnya kita ni waktu kita kecil, amalan kita ni mungkin kita belajar sekadar kefarduan je, solat, puasa, kan. Kalau solat tu kita belajar rukun 13, kan, daripada berdiri tegak, niat sampai salam kita pun buat. Jadi amalan kita tu begitu. Dan kadang-kadang dipaksa. Memang masa kecil pun kita, ibadah kita dipaksa. Mak paksa,
cikgu paksa, kan? Solat, kita pun bangun dah lemah, tak ada semangat, tak ada hati pun. Tapi lama-lama kita biasa dengan solat, sehingga kan seandainya kita tinggalkan solat, hati kita gelisah. Cuba kalau tak bangun subuh, pukul 8 pagi tersedah, astaghfirullahalazim, tak sembahyang subuh. Dia rasa macam menyesal. Maka itu menunjukkan bahawa ibadah itu dah sebati dengan jiwa dia. Kita nak buat macam tu. Namun jangan selesa setakat tu saja. Tambahkan sikit sesuai dengan peningkatan usia kita, tambahkan juga amalan kita. Takkanlah 20 tahun kita beribadat, 20 tahun sama je tahap ibadah kita. Kualiti tu tingkatkan, kuantiti pun tambahkan. Ya, kalau dulu kita hanya sekadar solat fardu, tambah pula dengan solat sunat, qabliyah, ba'diyah, kan? Benda-benda macam ni yang perlu kita kejar, kerana kefarduan yang ada pada diri kita, solat, puasa dan lain-lain itu ialah untuk menentukan tahap Islam kita, tahap iman kita, ya, yang melepaskan kita daripada azabnya, hukumannya, kewajipannya. Namun sunat, perkara-perkara sunat yang kita buat, yang kita tambah ibadah dengan perkara-perkara sunat itu adalah mata kredit untuk penilaian di akhirat nanti, syurga mana yang kita akan duduk, ya. Kalau rasa nak syurga yang tertinggi, maka ibadah kita tentulah berkualiti dan tertinggi. Kalau nak syurga yang biasa-biasa, biasa-biasa pun hebat juga, tapi tidak setandinglah yang tinggi tadi, maka amalan kita setakat itu sajalah. Itu pun kalau dapat, kan? Maka baiklah kita buat amalan yang terbaik. Sekurang-kurangnya kalau tak dapat yang atas pun, ada harapan lagi yang kedua, ada harapan lagi yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Jangan langsung tak ada harapan. Itu yang kita takutkan, ya. Maka amalan tambah, ya. Kita cuba buat amalan yang sedikit tapi pahala banyak. Banyak amalan yang sedikit tapi pahala banyak. Contoh, ya, dalam hadis sebut, barang siapa yang hadir solat isyak berjemaah, baginya pahala seolah-olah dia mendirikan solat separuh daripada malam. Separuh daripada malam macam mana? Separuh daripada malam ialah daripada lepas isyak, dia tak henti-henti solat sunat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat sampai tengah malam, katakanlah pukul 12 malam. Ada tak orang macam tu? Dia tak henti-henti solat, berhenti betul, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun, Allahu Akbar, macam kita solat tarawih, tapi tak henti-henti sampai tengah malam. Mungkin ada, tapi jaranglah. Kemampuan kita mungkin tak sampai tahap tu. Dan barang siapa yang solat isyak, solat subuh berjemaah, maka baginya seolah-olah dia bangun sepanjang malam beribadat. Makna kata daripada isyak, lepas isyak kita solat 2 rakaat tak berhenti-henti sampailah subuh bangun. Subuh kita sambung terus solat subuh. Ada tak orang begitu? Mungkin ada, tapi susah kita nak jumpa. Kita sendiri pun mungkin tak mampu. Tapi pahala itulah yang dapat pada orang yang mengerjakan solat isyak dan subuh berjemaah. Masya Allah, kan? Sikit je amalan dia, tapi besar dia punya fadilat, kelebihannya, ya. Banyak lagi yang kalau kita nak bincangkan, antaranya orang yang sentiasa berwuduk, ya. Siapa yang tidur sebelum berwuduk, seandainya dia ni mati dalam keadaan dia berwuduk, maka baginya pahala syahid, ya. Pahala syahid. Pahala syahid tu bukan mudah nak dapat, ya. Syahid antaranya fisabilillah, gugur di medan perang, dan antara yang lain pula ialah kerana sakit yang Nabi sebut, antaranya mati lemas, wabak, apa lagi, sakit perut, orang yang mati kerana ditimpa runtuhan, orang-orang yang mati kerana bersalin dan sebagainya. Ini antaranya, ya. Maka dapat syahid. Tapi kita pun berpeluang juga dapat pahala syahid dengan mengamalkan wuduk. Mati dalam keadaan berwuduk, ada wuduk, maka baginya pahala syahid. Ataupun kalau kita ambil wuduk sebelum tidur, maka akan ada malaikat yang akan menjaga kita, mendoakan kita sehinggalah kita bangun paginya. Masya Allah, kan? Cuba amalkan benda-benda yang simple aja, ya. Mungkin engkau akan berkata, kalau saja aku tahu ke mana aku akan datang, di mana tempat kembaliku, dan bagaimana suratan takdir apa yang berlaku padaku. Ketahuilah sebenarnya engkau punya tanda yang boleh mententeramkan hatimu dan membuat cerah harapanmu, iaitu dengan cara melihat tingkah laku dan amal-amal perbuatanmu sendiri. Kalaulah kita bertanya pada diri sendiri, kalaulah aku tahu kat mana aku kat mana nanti, kalaulah kat akhirat nanti aku tahu aku kat mana, kan? Maknanya macam mana kita nak tahu kita kat akhirat nanti syurga ke neraka?
maka tengok pada diri kita, muhasabah diri kita. Apakah amalan kita ini layak untuk bertemu dengan Allah di akhirat nanti? Oh, itu kalau kita fikir balik, renung, ya Allah, kan. Bila kita timbang, hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Itu kata Sayyidina Umar. Kan? Renunglah dirimu sebelum kamu direnungkan. Timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbangkan di akhirat nanti. Kita fikir, ya Allah, dalam aku ni semayang buat dah, apa dah, tapi ada yang aku silap. Kita sendiri fikir. Tak perlu orang lain nilai kita. Diri sendiri yang menilai diri sendiri. Setiap orang diberikan kemudahan melakukan sesuatu yang telah diciptakan untuknya. Jika engkau diberi kemudahan menempuh jalan kebaikan, maka bergembiralah, kerana itu bererti engkau dijauhkan daripada neraka. Jika engkau bermaksud melakukan kebaikan, pasti selalu ada halangan yang merintanginya. Sebaliknya, jika engkau bermaksud melakukan kejahatan, semuanya selalu terasa mudah dicapai. Ya, nak buat baik ni bukannya senang. Buat baik pun orang kata, buat jahat pun orang kata. Kan ada istilah Melayu kata, kan, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sesekali, kan. Maknanya apa? Buat baik berpada-pada, maknanya kalau kita buat baik ni, tengok orang yang buat baik. Yang buat baik melampau sangat baik dia. Mesti orang akan cakap, ni nak menunjuk lah ni. Ini mana dia dapat duit tu, mesti ada benda-benda sumber ni. Ni nak cuci duit. Orang akan mengata, buat baik berpada-pada maksudnya ialah tak payah tunjuk sangatlah kebaikan kita tu. Biar kita dan Allah saja yang tahu. Boleh tunjuk baik untuk kita bagi contoh pada orang lain, tauladan pada orang lain, boleh, tak ada masalah. Tapi berpada-pada, kata dia. Kadang-kadang sama ada kita ni akan difitnah, diumpat, ataupun kita ini akan menjadi mangsa orang lain, kan, ambil kesempatan dan sebagainya. Dan buat jahat jangan sesekali. Maknanya apa? Kalau kita nak buat jahat betul-betul, jangan sesekali. Maksud sebab itulah, kan. Sebab kalau buat jahat sesekali, orang ingat. Kalau buat jahat banyak kali, orang tak ingat. Maksudnya macam mana? Kata orang tu memang pencuri, kan. Orang kata, habislah, kenapa? Selipar aku kena curi lah balik masjid tu. Siapa curi? Budak tu lah. Biasalah tu. Setakat tu lah, orang tak cakap dah. Sebab orang dah tahu dengan perangai dia mencuri, kan. Cubalah kalau orang kata pula, imam tu ambil selipar aku, kan. Contoh ke imam sinilah, kan. Imam tu ambil selipar aku. Sampai kesudah orang cakap, siapa? Imam yang ambil selipar tu lah. Orang akan gelarkan macam tu. Sebab apa? Sesekali buat, menghapuskan segala kebaikan dia. Sebab itulah kata bidalan kita, buat jahat jangan sesekali. Kalau nak jadi baik, baik betul. Kalau dah jadi baik itu kita buat jahat sekali je, itulah yang orang akan kenang. Menghapuskan 1000 kebaikan, kan. Ni memang dah jadi fitrah manusia, ya. Tapi kalau orang buat jahat banyak-banyak kali, tiba-tiba dia buat kebaikan sekali, maka orang rasa macam dia dah taubat, dan sebagainya. Begitulah manusia, kan. Macam kita titik satu kertas putih, letak titik hitam. Orang cakap, nampak apa ni? Orang kata ada titik hitam. Kenapa orang nampak titik hitam? Yang putih besar-besar luas orang tak nampak. Begitulah sifat manusia. Dia akan nampak benda yang jarang-jarang berbanding benda yang biasa, kan. Bukanlah maksud jangan buat kebaikan selalu. Silakan buat, tapi biarlah kita dengan Allah Ta'ala saja yang tahu setakat mana kemampuan kita. Ketahuilah segala sesuatu sudah diputuskan ke atasmu. Semua dah diputuskan. Kita ni tempat syurga atau neraka, semua Allah dah tetapkan dah. Allah dah tahu dah kat mana tempat kita. Tapi kita lah yang boleh mengubah nasib kita, ya. Untuk mengetahui akibat dari tanda tersebut, sama seperti kalau kita tahu adanya tumbuh-tumbuhan atas tanda adanya hujan. Maknanya kalau kita tengok kawasan tempat tu subur je tempat dia, ni mesti kawasan ni selalu kena hujan. Kalau kita tengok tempat tu kering je, ni jarang hujan ni. Tanda-tanda tu kita dah nampak dah. Atau mengetahui adanya api kerana tanda adanya asap. Ada asap ni mesti ada api tu. Begitulah dia. Macam mana nak tahu tanda kita ahli syurga ataupun ahli neraka? Sifat kita lah. Kita tak boleh nak meninjau orang lain. Kita tak boleh kata ini ahli neraka ni, tengok perangai dia tu. Tak boleh. Tapi kalau kita tengok diri kita, kita ni layak ahli neraka ke syurga, kan. Aku dari syurga. Tak boleh juga merasa macam tu. Sebab kita kena sentiasa rasa bersalah, berdosa, baru kita akan buat kebaikan-kebaikan. Insya-Allah bila ada ketakutan, di situ pasti akan ada kebaikan. Allah Taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, berbakti, mereka berada dalam kebahagiaan, syurga yang penuh kenikmatan, syurga An-Na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat jahat, derhaka,
mereka berada dalam api neraka. Surah Al-Infitar ayat 13 dan 14. Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang buat baik, orang yang berbakti, tentulah dia akan ada dalam syurga. Orang yang buat jahat, orang yang derhaka pada Allah, tentulah dia berada dalam neraka. Bandingkanlah dirimu dengan kedua ayat tadi. Kita kat mana? Nescaya engkau akan tahu kedudukanmu di dunia dan di akhirat nanti. Wallahu alam. Itulah yang paling kita kena renungkan, tuan-tuan ya. Jadi itulah sebagai perbincangan kita dalam bab neraka ni. Dah habis dah bab neraka. Menakutkan dah. Ya, lama pula bincang bab neraka ni, setahun tak habis. Kan? Baru habis hari ni. Ya, insya-Allah nanti akan datang kita bincang pula tentang syurga. Baru seronok sikit tentang syurga ni. Oh, bab syurga ni best lah. Tentang makanan dia, tentang minuman dia, tentang bidadari dia. Masya Allah, semua ada cerita kat dalam ni kan. Dia tak boleh cerita pasal azab saja, kena cerita pasal nikmat juga. Baru orang berkobar-kobar nak masuk ke syurga kan. Ini yang kita akan bincangkan nanti di pertemuan akan datang. Tapi sebelum berakhir, saya nak tuan-tuan untuk kita sama-sama beringat, di akhir zaman ini adalah fitnah berluasa. Dan fitnah yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW dan juga nabi-nabi sebelumnya, ialah fitnah Al-Masih Dajjal. Ya, rentetan daripada fitnah-fitnah kecil inilah akan membibitkan fitnah yang besar, iaitu fitnah Dajjal. Maka dindingkanlah diri kita dan ahli keluarga kita daripada termakan, terhasut atau terkena fitnah Dajjal. Ya, antara yang boleh kita amalkan ialah yang pertama, baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat. Tadi hari Jumaat dah habis dah. Maghrib tadi dah habis hari Jumaat. Ya, daripada petang hari Jumaat tu, maknanya hari Khamis maghrib tu dah boleh baca sehinggalah berakhir petang tadi, maghrib tadi. Ya, Jumaat. Ayat 110 ayat tu kita baca setiap hari. Barang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka baginya cahaya sehingga Jumaat yang berikutnya. Cahaya tu ada ulama kata cahaya yang mana cahaya hidayah. Dia akan dibimbing, dia akan dipelihara daripada segala fitnah, segala ujian. Kerana itulah dia akan terlindung. Ada juga yang berkata bahawa wajahnya berseri, bercahaya sehingga Jumaat yang berikutnya. Kalau ada meninggal pun meninggal dalam keadaan ada nur di wajahnya. Yang kedua, kalau tak mampu baca surah Kahfi pada hari Jumaat, panjang sangatlah 110 ayat, kami kerja tak sempat, maka kita buatlah 10 ayat saja yang awal. Baca 10 ayat awal setiap pagi kita amalkan. Kan? Dan juga yang ketiga, kalau dah buat 10 ayat awal, kita tambah pula yang ketiga 10 ayat terakhir. Setiap hari kita baca 10 ayat terakhir itu apa? Ayat 101 hingga 110 surah Al-Kahfi tadi. Dan yang keempat lagi baik, baca 1 hingga 10 ayat yang pertama, 101 hingga 110 ayat yang terakhir. 20 ayat pagi, 20 ayat petang. Kita cuba amalkan begitu ya. Setiap keluarga, kalau boleh macam sekarang ni dah ada, setiap mana kat sini pun ada kot. Lepas solat kita baca surah Al-Mulk kan, Isyak kan. Kita amalkan setiap malam. Orang siap print photostat, dia laminate lagi. Jadi kita buat begitu juga untuk solat, untuk surah Kahfi. 10 ayat je kita buat. Baca sesama keluarga. Amalan. Lama-lama hafal, alhamdulillah. Dan yang terakhir saya nak kongsikan sikit, doalah sebelum salam. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita tambah doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sebelum salam, setiap kali lepas solat, insya-Allah itulah benteng kita. Nabi tak pernah tinggalkan doa ini 10 tahun sehingga Nabi wafat. Makna kata sebelum Nabi wafat 10 tahun Nabi amalkan setiap kali solat, sebelum salam, fil alami innaka Hamidum Majid, Nabi baca doa tu. Kan? Kalau tak ingat, tak sempat salin, boleh Google doa sebelum salam. InsyaAllah keluarlah doa itu ya. Boleh kita amalkan. Wallahu a'lam bisawab. Sekadar itu daripada saya, minta maaf segala kekurangan. Kita tanggung dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa as'inal insana fil ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله